Assalamualaikum, bersama saya Zulaika Zakaria dalam edisi Buletin Selatan 1 Januari 2015. Kerajaan Johor akan memfokuskan dua perkara utama bagi memacu tahun 2015 ke arah kesatuan yang lebih erat dan bermakna antara kerajaan dan rakyat di negeri ini. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, fokus pertama adalah mempergiatkan segala usaha bagi memastikan pertubuhan ekonomi yang inklusif dan kedua, menambah baik kedudukan negeri ini secara keseluruhan bagi mewujudkan masyarakat yang dihak upayakan. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan sempena Tahun Baru 2015. Jelasnya kedua-dua misi penting tersebut memerlukan pelibatan rakyat dengan konstruktif. Katanya rakyat merupakan pendukung, pencipta, penggerak, penyumbang dan pemain dalam setiap peringkat pembaharuan selain menjadi nadi pembangunan Johor yang bukan sekadar menjadi penerima atau pemerhati pasif. Sambutan Tahun Baharu di negeri Johor pada tahun ini disambut secara sederhana, berkonsepkan keagamaan bagi menghormati mangsa bencana banjir yang melanda negara ini. Sebuah majlis tahlil dan kesyukuran telah diadakan oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bagi menyambut Tahun Baru dan juga sempena Hari Ulang Tahun ke-21 Pengisytiharaan Bandaraya Johor Bahru. Majlis yang berlangsung di dataran Bandaraya Johor Bahru itu turut dihadiri Datuk Bandar Datuk Abdul Rahman Muhammad Dewam, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ismail Karim, ahli-ahli majlis serta para pegawai MBJB. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah serta bacaan Yasin, tahlil dan doa kesyukuran yang dipimpin oleh Pegawai Hal Ehwal Islam Universiti Teknologi Malaysia UTM, Ustaz Ilin Aminin Muhammad Saleh. Selepas itu, majlis dimeriahkan lagi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Majlis berkenaan adalah usaha sama antara pihak MBJB dan Majlis Agama Islam Johor MAIJ yang dihadiri lebih 1,000 orang. Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor akan mengadakan program bantuan bencana banjir bagi membolehkan orang awam di negeri ini menyalurkan bantuan bagi membantu mangsa banjir di Pantai Timur. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan, Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Negeri Johor, Ahmad Jaiz Sardi, sumbangan boleh disalurkan di 26 cawangan UMNO bahagian di seluruh daerah dalam bentuk pakaian, makanan dan keuangan. Maka kita telah menggerakkan usaha-usaha untuk mengumpulkan barang-barang dalam bentuk pakaian dan juga makanan, termasuklah juga keuangan bagi membantu mangsa-mangsa banjir, sama ada di negeri Johor ataupun di negeri yang lain. So, inisiatif ini telah mendapat sambutan daripada khususnya 26 UMNO bahagian-bahagian. Beliau berkata demikian ketika sidang media program bantuan bencana banjir di Pejabat Perhubungan UMNO Negeri Johor Bahru. Orang awam boleh menyalurkan bantuan di bilik-bilik gerakan UMNO bahagian setiap daerah sebelum 3 Januari ini. Tambah beliau, semua barang bantuan akan dikumpulkan di Dewan UMNO Cawangan Air Hitam sebelum rombongan program bantuan bergerak ke Pantai Timur pada 7 Januari ini. Dianggarkan lebih 50 tan bersamaan satu kontena barang bantuan akan dibawa dan diagihkan kepada mangsa-mangsa banjir di Pantai Timur nanti. Jabatan Pertahanan Awam JPAM Negeri Johor telah menggerakkan 5 anggota serta 2 pegawai tetapnya ke Kota Baharu Kelantan. Ia bagi mengagihkan sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir di daerah berkenaan. Misi kemanusiaan fasa pertama itu turut disertai 20 orang ahli kelab rentas 4x4. Pengarah Pertahanan JPAM Negeri Johor, Kolonel Makzin Bujang berkata, sumbangan yang diterima bukan sahaja daripada badan-badan kerajaan, malah daripada syarikat korporat, badan bukan kerajaan NGO dan orang perseorangan. Antaranya termasuklah beras, gula, susu, lampin pakai buang, makanan dalam tin, air minuman serta barangan kebersihan diri seperti ubat gigi dan sabun mandi. JPAM telah memulakan
untuk mendapatkan bantuan-bantuan sama ada daripada syarikat-syarikat maupun orang perseorangan di Johor ni untuk memberi sumbangan. Apa bentuk sumbangan kita terima. Jadi bermula daripada minggu lepas ada agensi kerajaan, pihak perseorangan, syarikat yang telah menyumbang bahan-bahan seperti air mineral, beras, bahan-bahan kegunaan bayi. Beliau berkata kepada pemberita pada Majlis Pelepasan Bantuan Kemanusiaan Bencana Banjir di Ibu Pejabat JPAM, Johor Bahru. 2 buah lori JPAM bersama 20 buah 4x4 digunakan bagi menghantar 20 tan barangan keperluan yang telah dikumpul sejak 26 Disember lalu. Katanya fokus pengagihan barangan keperluan dibuat sama ada terus kepada penduduk atau meletakkan bekalan di Pejabat Daerah Pertahanan Awam mengikut keadaan semasa. Tambahnya, fasa kedua dan ketiga akan diteruskan ke negeri Terengganu dan Pahang. Dalam pada itu, JPAM Negeri Johor telah bersiap sedia bagi menghadapi kemungkinan banjir gelombang ketiga. Kolonel Makzim berkata pihaknya telah menempatkan anggota JPAM di 2 daerah iaitu di Segamat dan Batu Pahat. Jelas beliau, JPAM tidak menghadapi sebarang masalah dari segi aset dan anggotanya kerana mampu beroperasi dengan baik. Rasanya kita tak ada masalah dari segi anggota dan juga aset. Kita setakat ini masih boleh menampung dari segi anggota, aset dengan situasi banjir. Rasanya tak ada masalah. Masih mampu beroperasi lagi. Tambah beliau, setiap daerah yang terjejas ramai 280 anggota bersedia digerakkan dalam masa 3 jam pertama selepas banjir berlaku. JPAM turut mendapat kerjasama daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi memudahkan agihan bantuan kepada mangsa banjir. Harga petrol RON95 dan RON97 turun sebanyak 35 sen seliter, manakala diesel turun 30 sen seliter mulai hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Hassan Malik berkata, kerajaan akan terus memantau harga pasaran petrol dan diesel serta kadar pertukaran mata wang dalam beberapa bulan akan datang. Katanya dengan penurunan itu, harga minyak seliter kini RM1.91 untuk petrol RON95, manakala RM2.11 bagi RON97 dan RM1.93 untuk diesel. Pada Disember 2014, harga runcit petrol dan diesel ditetapkan mengikut sistem apungan terurus yang menandakan penghapusan semua subsidi bahan api. Di bawah apungan terurus tersebut, harga runcit akan berdasarkan purata harga bulanan minyak mentah dunia. Untuk laporan sukan selepas ini bersama Arif Ani dalam Arena Selatan. Memasuki musim baru 2015, pasukan Johor Darul Ta'zim JDT baru-baru ini telah mengumumkan barisan pemainnya di samping memperkenalkan kit rasmi pasukan tersebut. Pengenalan kit jersey baru serta barisan pemain JDT itu disaksikan lebih 2,000 peminat setia pasukan tersebut dengan gimik perasmian yang menarik dan penuh warna-warni. Kit terbaru yang bakal digunakan menunjukkan mereka bersedia tampil untuk menghadapi Piala Asian Football Confederation AFC dan juga kejohanan lain pada musim akan datang. Tahun 2015 merupakan sebagai tahun kedua Nike menjadi rakan rasmi bagi kit jersey JDT. Majlis yang diadakan di dataran Bandaraya Johor Bahru pada 29 Disember lalu diserikan dengan keberangkatan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Bagi menambah rencah dalam pasukan JDT untuk musim 2015, 6 orang pemain baru telah menandatangani untuk bersama pasukan Harimau Selatan, iaitu Muhammad Amir Saidin, Muhammad Fandi Osman, Gary Stephen Robert, Kunalan Chanturu dan juga Junior Estal. Sementara itu, pembukaan tirai 2015 dikatakan turut memberi kebanggaan kepada pasukan JDT apabila sebuah padang latihan tertutup bakal dibina. Ini sekaligus menjadikan negeri Johor yang pertama di negara ini memiliki padang latihan tertutup bertaraf antarabangsa.
Upacara pecah tanah untuk pembinaan padang latihan tertutup tersebut berlangsung hari ini di Padang Seri Gelam yang dirasmikan oleh Yang Amat Mulia Tunku Tun Aminah Sultan Ibrahim. Pembinaannya mendapat tajaan sepenuhnya oleh Iskandar Waterfront Holding Sdn Bhd IWH di bawah program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat itu berjumlah 15 juta ringgit. IWH juga merupakan salah satu daripada penaja utama Persatuan Bola Sepak Negeri Johor, PBNJ. Sekian edisi Buletin Selatan. Terus tonton kami di www.tvselatan.com.my bagi paparan berita terkini. Masa lalu adalah kenangan, esok adalah impian. Warga TV Selatan mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2015. Salam takzim.